Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atira Masarah binti Ahmad Sahimi. Pada hari ini saya ingin berkongsi tentang tajuk Wasatiyah menjamin kecemerlangan ummah. Terdapat 4 perkara penting yang perlu kita ketahui mengenai wasatiyah, iaitu yang pertama, maksud wasatiyah, yang kedua, dalil wasatiyah, yang ketiga, 4 prinsip wasatiyah, dan akhir sekali, hikmah melaksanakan prinsip wasatiyah. Maksud wasatiyah adalah pendekatan yang sederhana, seimbang, adil dan cemerlang dalam setiap tindakan. Seterusnya, dalil berkenaan wasatiyah. Yang pertama, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang bermaksud, dan demikianlah kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, satu umat pertengahan, umat pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi saksi untuk memberi keterangan kepada umat manusia. Seterusnya, dalil yang kedua, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakukanlah dengan bersederhana dan ketahuilah bahawa perbuatan kamu tidak akan menyebabkan kamu masuk ke syurga. Amalan yang paling disukai Allah ialah yang berterusan walaupun sedikit. Riwayat Al-Bukhari. Seterusnya, saya ingin berkongsi tentang ummah wasatah. Apa itu ummah wasatah? Ummah wasatah iaitu ummah yang menggabungkan unsur jasad dan jasmani tanpa mengabaikan mana-mana aspek. Yang pertama, mereka termasuklah ummah yang terpilih dan adil. Yang kedua, umat terbaik dan pertengahan dalam semua perkara dan tidak melampaui batas serta tidak lalai. Yang ketiga, mereka tidak berlebih-lebihan dalam urusan agama dan spiritual semata-mata seperti golongan Nasrani. Dan akhir sekali, tidak mementingkan material semata-mata seperti Yahudi dan musyrik. Okey, sekarang saya ingin berkongsi tentang 4 prinsip wasatiyah, iaitu yang pertama adalah kesederhanaan. Apa itu kesederhanaan? Kesederhanaan bermaksud kita melakukan sesuatu dengan sempurna, tidak melampaui batas dan memenuhi syarat. Antara contoh aspek kesederhanaan adalah menunaikan tugas dengan sempurna dan penuh bertanggungjawab, memenuhi syarat dalam menunaikan tugas, mematuhi arahan dan persediaan dalam menjalankan amanah. Seterusnya, kita melaksanakan tugas sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Dalil yang berkenaan dengan kesederhanaan adalah daripada surah Al-Furqan ayat ke-67, iaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, yang bermaksud, dan mereka yang apabila membelanjakan hartanya tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut, dan perbelanjaan mereka adalah betul-betul sederhana. Kita akan berganjak ke prinsip wasatiyah yang seterusnya, iaitu keseimbangan. Apa itu keseimbangan? Keseimbangan bermaksud kita memenuhi keperluan rohani, jasmani dan akal secara sempurna dalam semua keadaan. Contoh aspek keseimbangan rohani adalah melaksanakan ibadah fardu dan sunat dengan istiqamah sepenuh hati, menghayati Al-Quran dan berzikir dengan bersungguh-sungguh serta melakukan ibadah dengan ikhlas. Seterusnya, aspek jasmani pula mengambil makanan yang baik dan seimbang untuk menjaga kesihatan tubuh badan, berehat setelah penat bekerja supaya badan kembali cergas dan bertenaga, dan akhir sekali memenuhi keperluan biologi dan fitrah manusia. Kita teruskan bagi aspek akli pula. Aspek akli ini seperti kita seharusnya menjauhi barang larangan yang boleh merosakkan akal seperti dadah dan arak. Kita perlulah menggunakan akal sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu dan memajukan diri serta masyarakat untuk meningkatkan pembangunan negara. Dalil berkenaan dengan prinsip keseimbangan adalah daripada surah Al-Baqarah ayat ke-201, iaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, yang bermaksud wa minhum man yaqulu, dan antara mereka pula ada yang berdoa dan berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berilah kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat, wa qina azabannar, dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Saya percaya bahawa semua penonton dan juga rakan-rakan sering mendengar ayat ini dan menjadikan ayat ini sebagai doa serta amalan dalam kehidupan seharian.
Prinsip yang ketiga pula adalah prinsip keadilan yang bermaksud meletakkan sesuatu sesuai dengan suasana, masa dan tempat. Aspek keadilan merangkumi menunaikan hak mereka yang berhak menerimanya serta mengambil pendekatan pertengahan dan seimbang secara hikmah antara dua perkara yang ekstrim. Dalil berkenaan dengan prinsip keadilan adalah daripada surah Al-Ma'idah ayat ke-8 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan kerana Allah Subhanahu Wa Taala lagi menerangkan kebenaran. Dan janganlah kebencian kamu kepada sesuatu kaum itu mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah kerana ia lebih hampir kepada takwa. Okey, prinsip wasatiyah yang terakhir pada hari ini yang saya ingin sampaikan adalah kecemerlangan, yang bermaksud pendekatan yang terbaik dalam melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran serta berkeyakinan teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, antara ciri umat yang cemerlang adalah melakukan kebaikan seperti memakmurkan bumi, membangunkan negara dan membasmi kemiskinan. Seterusnya, selain daripada itu, mencegah diri daripada melakukan kezaliman, kefasikan dan kekejaman juga merupakan ciri-ciri umat yang cemerlang. Dalil prinsip kecemerlangan ini adalah daripada surah Ali Imran ayat ke-110 iaitu A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang bermaksud, kamu wahai umat Muhammad ialah umat paling baik yang dilahirkan bagi umat manusia kerana kamu menyuruh agar melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran serta kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, saya ingin berkongsi mengenai hikmah melaksanakan prinsip wasatiyah, iaitu yang pertama, syiar Islam dapat ditegakkan dengan menyempurnakan akhlak dan nilai-nilai murni. Yang kedua, pembangunan yang menyeluruh dan seimbang dapat diwujudkan kerana adanya kestabilan politik. Yang ketiga, ekonomi masyarakat yang stabil dapat dijana kerana tidak berlakunya pembaziran. Yang keempat, tahap pendidikan masyarakat dapat ditingkatkan mengikut keperluan negara. Dan akhir sekali, masyarakat yang aman, damai dan bersatu padu dapat dibangunkan dengan melaksanakan prinsip-prinsip keadilan. Saya rasa sampai situ sahaja perkongsian tazkirah santai saya pada hari ini. Terima kasih kerana telah mendengar apa yang telah saya kongsikan. Semoga semua orang mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan tentang topik yang telah kita bincangkan pada hari ini, sila tinggalkan soalan anda tersebut di ruangan komen di bawah. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini supaya anda tidak terlepas video-video tazkirah santai untuk siri-siri yang seterusnya dengan topik yang lebih menarik. Sehingga kita berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.